الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا وشافعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم لا ريب فيه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأما بعد. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Naziz, Datuk Kuasa Masjid An-Nur, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya-Allah akan menantijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis ilmu ini dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya melainkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merujuk kepada perkataan ibadah, dia berasal daripada perkataan abdun, abdun, hamba. Jadi ibadah adalah satu proses untuk membuktikan bahawa kita hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah ni ada dua, satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus maksudnya ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, antaranya ialah solat, puasa, bayar zakat dan sebagainya. Tapi ibadah yang umum ni luas. Kita bekerja, kita berorganisasi, kita menuntut ilmu, dia juga adalah ibadah. Jadi ibadah ni luas, ibadah luas. Okey. Bila sebut perkataan ibadah, dia menjurus kepada kita ni kena rasa tawaduk, kena rasa hina, kena rasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita hamba yang dimiliki. Sebab itu kalau kita rujuk dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hatta Al-Quran pun, bagaimana Nabi nak menjawab 3 persoalan yang diajukan oleh Abu Jahal kepada Nabi untuk membuktikan bahawa Nabi ni bukan Nabi penipu ataupun Nabi ni pembohong. Kan ada 3 soalan. Yang pertama, minta Nabi SAW untuk menceritakan kepada mereka tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, minta kepada Nabi SAW untuk ceritakan tentang seorang lelaki yang kerajaannya timur dan barat, yang cerita tentang Zulkarnain. Yang ketiga tentang roh, tentang roh. 3 soalan. Tapi bila mana Nabi diberikan Al-Quran, awal surah ni disebut Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ada perkataan abdihi, maksudnya hamba. Maha suci Allah ataupun segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab. Kenapa Allah gunakan perkataan hamba? Walaupun hebatnya Nabi SAW boleh jawab. Yalah, kalau kita tengok zaman tu mana ada Google ke, tak ada kan. Maksudnya yang Nabi dapat adalah daripada Allah melalui perantaraan Jibril AS. Kalau Allah tak bagi, Nabi tak tahu apa-apa. Kalau Allah tak beri, Nabi tak tahu apa. Tapi Nabi boleh jawab, dan jawapan Nabi itu tepat sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ar-Raqim ataupun kitab yang dimiliki oleh orang Yahudi. Sebab Abu Jahal ni antara 2 orang. Satu namanya Uqbah bin Abu Mu'ith, satu lagi namanya An-Nadir. An-Nadir. Dia antara 2 orang pergi belajar dengan pendeta agama Yahudi yang memiliki kitab Ar-Raqim. Ar-Raqim ni maksudnya papan tulis yang menghimpunkan kisah orang-orang dulu. Kisah orang-orang dulu. Bagaimana Nabi boleh jawab detail? Malah Nabi boleh betulkan pula. Dalam kitab Ar-Raqim ni disebut pemuda yang tidur dalam gua ni selama 300 tahun. Yang akhirnya Allah kata wazdadu tis'ah, tambah lagi 9. Kan? Jadi yang tepatnya 309 tahun. Malah Nabi boleh sahihkan, Nabi boleh tepatkan lagi apa yang tertulis dalam kitab milik orang Yahudi itu tak betul sebenarnya. Yang betulnya ialah 309 tahun, bukan 300 tahun. Bagaimana hebatnya Nabi? Awal-awal Allah dah beritahu bahawa abdihi, maksudnya Nabi ni tak ada apa-apa melainkan apa yang diturunkan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila sebut perkataan hamba, kita kena rasa tawaduk. Sebab itu bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita solat, kita melakukan suatu perbuatan ataupun suatu ibadah tu, kita kena rasa pengharapan yang tinggi pada Allah SWT. Lepas tu rasa tawaduk dan
kena elak daripada sifat riak dalam ibadat. Sebab bila ada sifat riak, kita dah hilang sifat amba. Bila hilang sifat amba, berarti tak ada ibadah lah. Bukan ibadah yang kita lakukan. Bukan ibadah yang kita lakukan. Sebab itu sia-sia, insyaAllah. Okey, hari ini kita masuk dalam bab seterusnya, bab ketawa, ataupun cara Nabi tertawa. Bab 35, babu ma ja'a fihi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya bila ceramah Maulid Rasul bulan 1 yang lepas memang penuh. Memang penuh. Johor pula tu cuti Jumaat Sabtu, kan? Jadi daripada awal bulan 1 tu sampai akhir bulan 1 memang semua kat Johor, Mersing lah, Segamat lah apa. Jadi bila Jumaat Sabtu, tu yang Jumaat kat sini, saya tentu Imam Hafiz telefon saya cakap, alah saya kat Segamat. Kat Segamat, sepatutnya ada kuliah sini tapi saya ada ceramah kat Segamat. Tu yang bila Jumaat, dia malam Sabtu, Jumaat dia ada ceramah di sana. Bila kita turun biasanya, kalau Imam Hafiz pun tu macam tu, kalau turun memang penuh, Jumaat Sabtu tu penuh. Dan kuliah maghrib, kuliah subuh. Pengalaman saya tu 5 forum dalam masa 2 hari. Kau 5 forum dalam masa 2 hari, memang letih. Sampai moderator kita tidur. Moderator dia tidur. Dia lepas ajukan soalan semua, dia tidur. Lepas tu saya dah habis jawab dah, saya tolak, moderator saya tidur. Saya tepuk dia kata, alamak. Dia boleh tidur. 5 forum dalam masa 2 hari. Memang letih. Memang letih. Kuliah maghribnya dah lah, malam forum sampai pukul 1, sampai pukul 12. Lepas forum ada makan lagi. Makan, tidur pukul 2, pukul 1. Besok pagi-pagi ada kuliah subuh lagi. Allah Akbar. Memang dahsyat. Tapi alhamdulillah. Saya dalam ceramah-ceramah kadang-kadang kat masjid, kuliah-kuliah maghrib, terutama kat Johor, ada orang kat tangan, Ustaz, dia tanya, Nabi tu kentut ke tak? Lepas tu, yang kedua, soalan pertama. Yang kedua, Nabi kentut tu wangi ke busuk? Sebab kita cerita tentang kepribadian Nabi SAW. Sebab hatta bab ketawa Nabi disebut dalam hadis. Dan hadis ada sebut tentang bagaimana Nabi ketawa. Jadi ada satu soalan, dia tanya, Ustaz, Nabi ni kentut tak? Satu. Soalan kedua, Nabi kentut wangi ke busuk? Saya pun tak pernah jumpa hadis tentang Nabi kentut. Cuma saya boleh jawab gini je. Nampak tak akhlak Nabi SAW? Akhlak Nabi. Hatta orang yang paling rapat dengan dia pun, maksudnya isteri-isteri Nabi SAW dan para sahabat Nabi tu jauh sikit lah, isteri Nabi SAW, tak pernah riwayat satu hadis pun tentang kentut Nabi SAW. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk bahawa adab Nabi ni, dia tak kentut bersepah macam kita. Kalau cakap tak kentut ni kan, orang sains marah saya pula, doktor-doktor perubatan marah saya pula. Sebab dia kata kalau manusia tak kentut, bahaya. Sebab nak buang toksik tu, nak buang angin tu, nak buang gas amonia dalam perut tu, nak buang benda tu, kan bahaya kalau kita tak kentut. Tapi bagaimana manusia tak kentut pula? Tak ada hadis yang ceritakan Nabi kentut. Berarti tak ada orang yang riwayatkan bagaimana kentut Nabi SAW. Sebab tak ada orang pun pernah dengar kentut Nabi SAW melainkan Nabi sendiri. Hatta isteri Nabi SAW pun tak ada riwayatkan tentang hadis Nabi kentut macam mana, wangi ke busuk, tak ada. Bunyinya besar ke kecil ke, tak ada. Kalau kita, isteri kita boleh buat riwayat. Tak payah isteri kita lah, kawan kita boleh buat, boleh rawikan hadis tentang kentut kita. Ni ngam-ngam naik atas katil, tembak dulu isteri kita. Lagi-lagi naik motor, tiba-tiba isteri kita baru je kat belakang kan. Kita kentut bersepah. Lagi kawan-kawan dulu, masa kawan-kawan, ya Allah Akbar, masa dekat asrama dulu, memang ada kentut. Kentut, ya Allah Akbar. Boleh ni. Boleh apa? Tapi dalam masalah berdengkur ada. Dengkur ada dua. Satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, satu lagi hadis daripada Ibnu Abbas tentang dengkuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Aisyah dan Ibnu Abbas bahawa dengkuran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengkuran yang halus. Nabi tidur berdengkur halus. Dan dalam hadis yang tambah oleh Aisyah, kata Aisyah, sesuai dengan tubuh badan Nabi yang berisi. Sesuai dengan tubuh badan Nabi yang berisi. Rupa-rupanya berdengkur ni dia faktor tubuh badan juga. Kadang-kadang berisik ni dia mudah untuk untuk berdengkur. Dan Ibnu Abbas dia kata Nabi berdengkur halus je. Nabi berdengkur halus. Jadi dengkur ada. Dan kalau kita nak lihat pula dari satu sudut pula, kalau dengkur dengan kentut ni mungkin aib.
satu keaiban kan. Jadi sebab itu tak ada hadis tentang ni. Tapi kalau berdengkur dia bukan satu keaiban sebenarnya. Cuma kita yang menyebabkan dia aib. Ya, dengkur kan. Dulu masa kat Asrama ada pertandingan dengkur. Budak-budak rekod dengan MP3 tu rekod. Pertandingan dengkur yang paling kuat sekali. Pertandingan dengkur yang paling kuat sekali. Dia sebenarnya dengkur ni bukan satu keaiban sebab kalau kita tidur, kita tak boleh nak kontrol kita nak dengkur ke tak nak dengkur. Kalau kawan sahabat kita tu memang kuat dengkur, kita cakap, malam ni boleh tak payah dengkur? Okeylah, aku cuba. Dengkur lagi. Tak boleh, dia memang tak boleh dikawal. Jadi dengkur ini bukan satu keaiban, sebab itu ada hadis tentang dengkur. Nabi SAW pernah melarang sahabat ataupun pernah menegur sahabatnya yang mengendap Nabi SAW ketika mana Nabi masuk ke dalam tandas. Bila Nabi marah dia, kenapa engkau maksudnya ikut aku sampai ke dalam tandas? Aku nak tengok bagaimana kamu ya Rasulullah dalam tandas. Adabnya apa yang kamu buat dalam tandas. Nabi marah dia, cukuplah kamu percaya apa yang aku ceritakan kepada kamu, tanpa kamu melihat pun apa yang aku buat dalam tandas. Sampai sahabat ikut dalam tandas nak riwayatkan hadis. Nak riwayatkan hadis sampai Nabi tegur, jangan maksudnya ikut aku sampai ke dalam tandas atau mengendap aku dalam tandas, cukuplah kamu percaya apa yang aku sampaikan. Sampai tahap tu sekali insya-Allah. Jadi bab tertawa ni ada, bab tertawa ada, bab kentut tak ada. Bab kentut tak ada. Itu akhlak Nabi SAW. Okey. Jabir bin Samurah radhiyallahu an meriwayatkan kana fi saqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humusha kana la yadhaqu illa tabassuma wa kunta idza nadartu ilai qultu akhalul ainaini wa laysa bil ahal. Kata Jabir bin Samurah, kedua betis Nabi tidak besar sesuai dengan bentuk tubuh badannya. Bentuk tubuh badan Nabi SAW bukanlah besar. Sampai orang Melayu ni ada istilah bagi betis ni macam bunting padi. Istilah bunting padi ni maksudnya berisi, besar. Tapi Nabi SAW maksudnya betisnya tak besar. Tak besar. Walaupun tubuh badan Nabi ni besar, berisi. Tubuh badan Nabi besar, berisi. Dadanya bidang, bahunya lebar. Dan antara sendi ke sendi ni dia luas. Jari ni panjang dia sebab dia antara sendi-sendi ni dia luas. Tapi dalam masalah betis Nabi tak besar gemuk. Sebab banyaknya Nabi berjalan dan lajunya Nabi berjalan. Maksudnya tak ada lemak-lemak, tak ada daging yang banyak, hanya ada otot sahaja. Dan kalau kita lihat rujuk dalam bentuk tubuh badan Nabi SAW yang bab yang pertama kita bincang tu, tapak kaki Nabi ni dia berisi, berisi. Tapi daging sedikit pada bahagian tumit. Daging sedikit pada bahagian tumit. Tu maksudnya banyaknya Nabi berjalan. Banyaknya Nabi berjalan. Okey. Kemudian wa kana la yadhaku illa tabassuma, dan Nabi tidaklah ketawa melainkan senyuman. Nabi tidak ketawa melainkan senyuman. Apa beza ketawa dengan senyum? Ketawa ni yang mengeluarkan suara, yang terbahak-bahak tu yang kan. Tapi senyuman dia tak ada suara tapi mulut terbuka. Tak ada suara tapi mulut terbuka. Itu beza ketawa dan senyum. Itu beza ketawa dan senyum. Bila kita ketawa gitu kan, itu ketawa lah sebab ada bunyi. Tapi kalau kita senyum yang besar, kita ketawa, kita gembira, senyum yang besar tak ada suara, itu beza senyum dengan ketawa. Okey. Nabi SAW la yadhaku, tidak ketawa, illa tabassuma, melainkan senyuman. Kuntu idza nadartu ilai, bila aku melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu akhalu al-ainain. Aku lihat Nabi SAW seolah-olah dia memakai celak pada kedua matanya. Walaysa bi ahal, kata tapi dia tidak memakai celak. Dia tidak memakai celak. Sebab itu Nabi SAW memang bukan sifat semula jadi, maksudnya memang sejak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ni kalau kita lihat dia bercelak. Walaupun dia tidak bercelak, maksudnya hitam bawah bahagian mata bawahnya tu maksudnya macam orang bercelak, tetapi Nabi tidak bercelak. Kalau kita rujuk dalam bab celak, celak Nabi SAW, Nabi celak ni, Nabi kata alaikum bil ithmid, hendaklah kamu bercelak dengan ithmid. Ithmid tu sebut celak, sebut celak inda kulli naumi, pada setiap kali kamu nak tidur. Salasan fi hadha, 3 kali mata kanan, wa salasan fi hadha, dan 3 kali mata kiri. Jadi Nabi bercelak hanya ketika nak tidur. Ketika nak tidur, bukan bangun tidur. Bukan bangun tidur. Sebab itu dalam masalah sunnah-sunnah ni, ada sunnah yang waktu yang sesuai.
Ada yang kalau kita buat tu tak sunnah lagi. Sunnahnya ada ketikanya, macam pakai tongkat. Pakai tongkat ni sunnah Nabi SAW adalah selepas berumur 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Dan Nabi pun start pakai tongkat umur 40 tahun ke atas, bukan daripada muda-muda pakai tongkat dah. 40 tahun ke atas. Sebab kalau orang muda pakai tongkat ni, dia akan mengganggu pergerakan, kelancaran dia. Kalau pergi masjid orang muda pakai tongkat kan, nanti Pak Imam pening asyik nak umum je. Tongkat siapa tertinggal ni, kena buat stok tongkat pula. Ini handset pun tinggal. Kadang-kadang kat tempat uduk tu cahaya mata pun boleh tinggal. Lagilah tongkat. Lagi tongkat. Dan naik motor buat tongkat macam mana kan, susah kan. Jadi dia umur 40 tahun ke atas. Ada 3 kebaikan tongkat. Kenapa umur 40 tahun ke atas? Yang pertama, dia mengelakkan daripada seorang tu bongkok. Bongkok. Sebab kalau dia pakai tongkat, dia badan dia tegak berbanding kalau ni dia tak pakai tongkat. Okey. Yang kedua, dia pindahkan seluruh berat badan dia pada tongkat tersebut bila berjalan. Jadi tak ada efek pada lutut. Tak ada efek pada lutut. Jadi dia tongkat tu bila dia berjalan, dia pindahkan semua berat badan dia pada tongkat. Sebab itu kalau kita lihat orang yang daki gunung ke, berjalan jauh ke, dia ada tongkat. Tongkat tujuannya untuk memindahkan berat badannya kepada tongkat tu. Pada tongkat. Jadi tak ada efek pada lutut. Okey. Dan yang ketiga ialah dia simbol orang tua. Betul, dia simbol orang tua. Sebab itu umur 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas ni dah kategori tua dah sebenarnya. Kata Nabi, ada satu hadis tentang umur 40 kan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sampai umurnya 40 tahun tidak bertambah amalnya, maka dia telah menempah tempatnya dalam neraka Allah kan. Sebab apa? Kalau kita 40, hidup kita tak tahu lagi. Mungkin 63 tahun. 63 tahun berarti ada 23 tahun lagi. Okey. Kalau ekstra sampai 80 tahun ataupun sampai 70 tahun, ada 30 tahun lagi. Bila 30 tahun, adakah cukup amalan kita 30 tahun tu nak masuk kita dalam syurga Allah Subhanahu Taala? Sedangkan kita dah bazirkan masa 40 tahun yang Allah bagi tanpa kita beramal, tanpa kita rebut ganjaran pahala yang banyak untuk kita bekal nak jumpa Allah. Kita ada baki 23 tahun lah kalau ikut umur Nabi SAW. Adakah 23 tahun tu cukup dengan dosa yang dah banyak 40 tahun yang kita tinggalkan? Sebab itu Nabi kata, siapa sampai umurnya 40 tahun tidak bertambah amalnya, maka dia telah menempah tempatnya dalam neraka Allah SWT. Sebab itu umur 40 ni maksudnya umur orang tua. Umur orang tua. Kalau tengok cerita Mahmud Jun pun kan, yang dia nak pergi dancing, nak pergi apa? nak pergi apa, kelab malam ni kan. Mula-mula dia pakai tongkat. Dia naik motor je. Lepas tu cik, tongkat ni dia campak tongkat dia pergi kat sana, dia kena kat sana dia joget kan. Sebab tongkat tu simbol orang tua sebenarnya. Itu ada waktunya. Waktu kan. Bercelak juga ada waktunya. Bercelak dia juga ada waktunya. Bukan maksudnya sentiasa kita bercelak, tak. Waktu malam sebelum kita tidur bercelak. Dan kita pernah bincang tentang kebaikan bercelak sebelum tidur kan. Sebab serbuk celak ni bila kita letak bawah mata kita ni, tarik mata kita di awal tidur, dia bersifat cecair. Bila dah lama 5-6 jam tidur, dia kena udara, dia keras. Okey. Tapi awal tidur dia bentuk cecair. Bila cecair, dia terkena dengan serbuk tu, dia berpintal. Terus berpintal macam tepung kena dengan air. Dia terus berpintal-pintal Keesokan paginya bila kita basuh muka dan kita beruduk, kita akan terus buang kotoran yang ada pada mata kita, sebab kotoran semua berpintal dalam serbuk yang campur dengan cecair tadi tu. Okey. Yang kedua, ismit ni adalah batu. Batu dan tanah ni dia ada dua bahan, saya tak boleh nak sebut, makrahnya lagi nanti. Dia dalam sains, dia dua bahan yang boleh mematikan bakteria secara serta-merta, mematikan kuman secara serta-merta. Sebab itu dalam masalah istinja ke, dalam masalah kita terpegang babi ke, anjing ke, cara penyuciannya ialah yang pertama, basuh air tanah sekali dan 6 air bersih kan. 6 air bersih. Jadi kenapa air tanah? Rupanya tanah tu adalah ada bahan dalam dia yang boleh mematikan kuman secara serta-merta. Boleh mematikan kuman secara serta-merta. Kita pegang babi memang kita basuh bersih tangan kita, tapi ada bakteria yang bahaya, ada virus-virus yang bahaya pada babi tu, mungkin melekat pada tapak tangan kita, tak mati. Jadi cara nak matikan dia adalah air tanah. Air tanah. Itu dalam kitab Akhtaul Musallin, kesalahan orang-orang yang solat, Dr. Sadiq Al-Minshawi dia sebut, antara perkara yang salah dilakukan oleh orang-orang yang solat ni ialah
mereka dalam bab qada hajat, sebab bab pertama dibincang tentang qada hajat. Rupanya kita tak khusyuk ni, qada hajat kena check dah awal-awal. Okey. Disebut dalam kitab tersebut bahawa Nabi selepas daripada qada hajat, Nabi akan membasuh tangannya dengan tanah. Disebut dengan tanah. Dan Dr. Sadiq Musyawi kata sekarang ni tukar kepada sabun. Tukar kepada sabun. Sebab bila tanah dimatikan kuman. Dan ada juga sekarang ni sabun-sabun yang boleh matikan kuman kan, ada bahan-bahan yang boleh matikan kuman. Jadi tukar dia. Kalau kita bawa masuk dalam solat, kita masih menanggung najis. Kadang-kadang kalau kita tak basuh dengan tanah ataupun tak basuh dengan sabun, tangan kita masih berbau lagi. Jadi cara menyucikan najis ni syaratnya bila hilang tiga-tiga ni suci. Kalau tak ada ataupun ada salah satunya masih tak suci lagi. Yang pertama apa? Yang pertama warna. Ada warna lagi tak tengok. Lepas buang air besar tengok. Tak ada warna, okey, clear. Yang kedua, bau. Ni kadang-kadang masa doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin ya rabbal alamin. Ada bau. Ada bau. Bila ada bau, berarti dia menanggung najis dalam solat tadi. Maksudnya solat tadi tak sah, tak diterima. Sebab cara penyucian najis mesti hilang bau. Mesti hilang bau. Betul kalau kita tak basuh tangan dengan sabun, asyik ada bau, kita dikira menanggung najis. Sebab itu Dr. Sadiq Musyawi dia kaji tentang kenapa manusia ni seorang tu solat tak khusyuk. Satu, yang kedua, kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang solat, sampai tajuknya ialah akhtaul musallin, kesalahan orang-orang yang solat. Sebut dalam tu Nabi basuh dengan tanah. Sebab basuh dengan tanah tu maksudnya dia akan mematikan kuman secara semata dan hilangkan bau. Yang ketiga, cara penyuciannya ialah kena pastikan hilang rasanya, bukan rasa yang tu jangan ada pula yang rasa ada lagi lah bukan, dia rasa bukan flavor tu, rasa yang licin, gelendeh, itu masuk rasa. Sampai kena hilang tiga-tiga tu barulah betul-betul suci seseorang, baru betul-betul suci. Sebab itu disebut dalam masalah tu. Okey, sebab itu kita kalau bercelak pada waktu malam, dia menghilangkan, dia mematikan kuman. Sebab batu dan tanah tu ada dua bahan dalam dia yang boleh matikan kuman. Jadi bila letak bawah mata ni, dia boleh mematikan kuman. Boleh matikan kuman. Okey. Walaysa bi akhal, tapi Nabi tak bercelak. Tu bincang. Seterusnya Abdullah bin Al-Harith. Abdullah bin Al-Harith. Okey. Sebelum tu kalau tuan-tuan rujuk dalam buku ni, dia sebut hadis ni bertaraf dhaif, kan? Tapi tak ada masalah. Hadis-hadis dhaif ni maksudnya bukanlah dia mardud, dia tertolak, ataupun maudhu', ataupun dia hadis palsu, bukan. Boleh pakai lagi, boleh pakai lagi. Cuma yang menyebabkan dia dhaif ni banyak benda lah. Satu, perawinya terputus. Yalah, kalau kita nak bincang daripada zaman Nabi SAW, lepas tu yang riwayatkan Jabir bin Samurah, siapa yang ambil Jabir bin Samurah, lepas tu sampai ke tangan kita, mesti ada yang terlupa siapa yang nama, kan, terlupa. Jadi hadis tu dhaif sebab terputus sanadnya. Cuma hadis dhaif ni kita tak boleh nak buat berhujah. Kita nak berhujah tak boleh guna hadis dhaif. Memang confirm dah kita kalah. Tapi hadis ni palsu ke? Tak palsu. Ada hadis dhaif dia boleh naik jadi hasan kalau ada hadis yang lain yang lebih kurang macam tu, tapi lafaz ni berbeza, lebih kurang makna dia. Jadi hadis ni menyokong hadis tu, yang tu sahih, yang ni tak sahih, dhaif. Jadi dipanggil hadis tu hasan. Tak sahih tapi dia asalnya dhaif, tapi ada satu hadis yang lebih kurang yang sahih, jadi dia pun diiktiraf sebagai sahih. Okey, tak ada masalah insya-Allah. Okey. Kalau ikutnya Imam At-Tirmizi ni seorang ulama hadis, bukan yang tak ada disiplin ilmu. Ulama-ulama dulu sangat tinggi disiplin ilmunya. Hatta sampai dia nak menulis kitab, dia solat istikharah. Nak pilih-pilih hadis, nak masuk dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu, maksudnya dia solat istikharah, mana hadis yang nak dipilih. Solat hajat, solat taubat lagi dia buat untuk menulis sesuatu buku. Sebab itu kalau dimasukkan hadis ni sebenarnya bukan tak ada disiplin ilmu, main masuk je. Tak. Ada istikharanya, ada minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kebaikannya bukanlah hadis ni tak bagus. Bukan hadis tak bagus, senyum. Nabi tak ketawa tebak bahak. Kita pun kalau tengok orang ketawa tebak bahak pun kita nampak teruknya orang ni, kan? Teruknya orang ni, kan? Jadi kalau maksudnya kita sebut bahasa Nabi tak ketawa tebak bahak, Nabi senyum, akhlak yang baik yang boleh kita ikut, kan? Okey, itu. Yang kedua, Abdullah bin Al-Harith berkata, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabathuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
Kata Abdullah bin Harith, tidak aku pernah melihat seseorang pun yang lebih banyak senyumannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tabassuma, maksudnya senyuman, dan senyum itu adalah sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Macam mana boleh jadi sedekah? Sebab bila kita senyum, orang lihat kita senyum, orang tu akan gembira. Jadi bila orang tu gembira, kita menggembirakan orang tu yang dapat pahala sedekah. Kalau kita muka monyok je, orang tengok pun tak best. Apa monyok je ni? Kan? Cubalah senyum sikit. Kan? Kita pula kena marah. Tapi kalau kita datang senyum kan, senyum semua, dia menggembirakan orang. Orang akan terserap aura senyuman kita tu. Jadi dia akan senyum juga. Jadi dia akan gembira. Bila gembira, lepas itu kita dapat pahala sedekah. Satu kajian sempat juga tadi tengok. Tak apa, kita kena rujuk, cek Google juga tapi kita kena rujuk macam mana satu kajian tentang senyuman ni. Senyum ni dia gunakan saya kalau senyum, kalau kita masam, kita menggunakan 43 otot, dan senyum hanya menggunakan 17 otot. Jadi kalau senyum dengan masam ni, senyum lebih kurang otot kita guna. Otot kita guna. Sorry. Secara tak langsung kita menggerak. Bila berkerut, kita menggerakkan 43 otot muka. 43 otot muka. Berbanding kalau senyum, kita hanya menggunakan 17 otot muka. Jadi tak mudah tua lah. Tak mudah tua, tak mudah nampak muka tua kalau senyum. Dia awet muda sebab dia tak menggunakan otot yang banyak untuk senyum. Kalau seorang tu berkerut, dia gunakan 43 otot pada mukanya untuk berkerut, untuk masam, musuk monyok tu kan. 43 otot. Sebab itu orang yang monyok ni nampak tua, sebab dia nanti berlipat-lipat ni ada garis. Berlipat-lipat ni ada garis nampak jadi nampak tua. Tapi kalau orang senyum hanya gunakan 17 otot pada muka saja. Jadi dia 2,5 kali ganda 17. Betul, 2,5 kali ganda. Kan? Tu kelebihannya. Itu barat yang kaji. Barat yang kaji. Tapi dia kata ketawa dapat menurunkan kalori sebanyak 20%. Ketawa macam mana kita bincang tak, insya-Allah. Seterusnya Abdullah bin Harith juga, ma kana dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Rasulullah tidak pernah ketawa tetapi cukup sekadar tersenyum. Abdullah bin Harith. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar. Yu'ta birajulin yawmal qiyamah fayaqul a'ridu alaihi sighara dhunubihi wa yukhba'u anhu kibaruha fayaqula fayuqalu lahu amilta yawma kadha kadha wa kadha wa huwa yaqiru la yankir wa huwa mushfiqun min kibariha fayuqalu utuhu makana kulli sayi'atin amaliha hasanah fayaqulu inni li zunuban ma araha hahuna. Qala Abu Dzar falaqad ra'aitu Rasulullah sallam dhahikan hatta badas nawajizuh. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallam bersabda ataupun berkata, sesungguhnya aku tahu orang yang pertama masuk ke dalam syurga dan orang yang paling akhir keluar daripada api neraka. Pada hari kiamat nanti, seseorang akan dipanggil lalu diperintah, lalu perintah diberi kepada malaikat, tunjukkanlah kepadanya dosa-dosa yang kecil yang sudah dilakukannya dan sembunyikanlah dosa-dosa besarnya. Orang itu ditanya, pada hari sekian kamu telah melakukan ini dan ini, dan orang itu mengakui segala dosanya. Pada masa yang sama, dia juga merasa bimbang tentang dosa-dosa besar. Sebab itu, perintah yang selanjutnya kepada malaikat, berikanlah dia pahala kebaikan bagi menggantikan setiap kesalahan yang dilakukan. Orang itu berkata, sesungguhnya aku masih ada dosa-dosa besar yang tidak diperlihatkan. Abu Dzar ketika itu melihat
Rasulullah tertawa sehingga nampak gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jadi ketawa Nabi hanyalah senyuman yang besar yang menampakkan gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam, menampakkan gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam satu peperangan diriwayatkan bahawa Rasulullah biasa patah gigi. Dia disebut tak dia patah gigi. Tu satu lagi. Saya lupa. Saya pernah ditanya juga satu soalan tu. Dia kata, ustaz, dalam peperangan Rasulullah patah gigi. Lepas tu dalam peristiwa Nabi berdakwah ke Taif, Nabi dilontar dengan batu pun ada riwayat kata Nabi patah gigi. Kalau Nabi patah gigi, dia kata, dia tanya soalan tu, saya kata Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Dia kata, cantik lagi ustaz kalau tak ada gigi. Cantik lagi kalau tak ada gigi kan. Tak ada riwayat pun tentang gigi mana yang patah. Gigi mana yang patah, bukan mungkin gigi depan, wallahu alam, ataupun gigi tepi, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi memang ada riwayat kata memang Nabi patah gigi dalam peperangan Uhud. Nabi patah gigi dalam peperangan Uhud. Dan Nabi berdakwah ke Taif, Nabi dilontar dengan batu dengan Zaid bin Harithah pun diriwayatkan Nabi patah gigi kan. Maksudnya dahsyatnya nak cerita, maksudnya Nabi ni mendapat penentangan daripada orang-orang kafir Quraisy ketika itu kan. Okey, cuma jawapan saya lah, maksudnya jawapan juga yang sama saya beri pada orang yang tanya saya pada dalam kuliah-kuliah macam ni. Kalau kita lihat baby kan, bayi kan, kita geletik dia, kita tahu kan, baby ada gigi tak? Baby tak ada gigi kan. Tapi baby tu cantik tak? Tak ada gigi. Handsome tak? Comel tak? Comel tak ada gigi kan. Jadi macam itulah Nabi SAW, walaupun dia tak ada gigi, Nabi tetap cantik, Nabi tetap handsome. Tapi tak sebut pun gigi mana yang Nabi patah. Tak ada sebut riwayat ke, sebut ke hadis ke, sebut sahabat ke, tak ada sebut gigi mana yang patah. Cuma memang ada sahabat riwayat ataupun sahabat sebut, dalam sirah pun sebut bahawa Nabi patah gigi dalam peperangan Uhud, dan juga pecah, wallahu alam. Sepih ke pecah, wallahu alam. Patah gigi lah, patah gigi. Jadi kalau kita nak ambil iktibar pun macam tu je lah. Walaupun Nabi patah gigi, Nabi tetap cantik, Nabi tetap handsome, Nabi tetap handsome. Tapi setakat ni tak ada lagi orang tanya soalan, ustaz, Nabi pakai gigi palsu ke? Tak ada pula soalan macam tu Sebab bila patah gigi kita tak handsome dah. Jadi nak handsome macam mana? Pakai gigi palsu kan. Tak ada soalan lagi tu. Kalau ada pening juga nak jawab tu pening juga nak jawab. Tumbuh tak gigi? Tak tumbuh dah, memang tak tumbuh dah. Tak tumbuh. Sebab gigi ni dia simbol seorang tu matang. Simbol seorang tu matang. Macam kita nak sembelih kambing, nak sembelih lembu ke apa ke untuk korban nak akikah, dia ada syarat-syaratnya. Cabut gigi. Dah salin gigi. Dalam kitab fiqh sebut dah salin gigi. Bila dah salin gigi berarti kambing tu dah matang, dah memang boleh sembelih. Boleh sembelih. Bukan kita sembelih anak kambing dah. Unta pun bukan sembelih anak unta dah. Gigi susu dah tukar kepada gigi kekal. Macam juga anak-anak kita, baby memang gigi susu. Dia naik sekolah je, dari satu dah pakai gigi yang gigi kekal. Kalau dia rongak, memang rongak sampai ni dia tak ada tumbuhnya. Macam kita, memang kalau dah tanggal memang tak ada tumbuhnya. Jadi itu simbol ni. Jadi kalau gigi yang sekarang gigi kekal ni, bila dah tercabut dia boleh tumbuh? Tak adanya, saya rasa tak ada. Maksudnya Nabi SAW dah tak tumbuh gigi Masa tak tumbuh gigi sebab tak ada sebut gigi mana. Tapi kita ambil iktibar tu lah maksudnya walaupun Nabi tak ada gigi, tapi Nabi tetap handsome. Okay. Bagus lah kita boleh fikir sampai tahap tu. Maksudnya kita nak tahu yang lebih detail lebih detail tentang Nabi SAW. Itu orang cerita pasal kentut, orang cerita pasal Nabi tak ada gigi kan. Betul, bagus. Maksudnya kita fikir sampai tahap tu untuk kita nak mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, terusnya Jarir bin Abdullah berkata, mahajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu wala ra'ani illa dhahika. Kata Jarir bin Abdullah, semenjak aku memeluk agama Islam, Rasulullah tidak pernah menghalang aku untuk mengunjungi beliau. Apabila melihatku, beliau selalu tersenyum. Beliau selalu tersenyum. Okey. Kalau dulu sebelum benda ni dinasahkan, dulu ada syarat. Sebelum menemui Nabi SAW, dia ada syarat dia. Syarat dia mesti bersedekah dulu sebelum jumpa Nabi. Kalau nak jumpa Nabi, syarat dia kena sedekah dulu. Kalau tak sedekah, tak boleh jumpa Nabi. Itu dulu. Tapi ayat tu telah dinasahkan, maksudnya telah dibatalkan.
Dan benda tu telah dibatalkan. Okey, bila dibatalkan, siapa-siapa nak jumpa Nabi datang, tak kisah. Dulu kalau nak jumpa Nabi, dia mesti sedekah dulu pada orang miskin. Syarat dia. Ada hadis yang menyokong benda tu. Tapi bila benda tu dinasahkan, dah tak ada dah, maksudnya hukum tu dah terbatal. Jadi siapa-siapa nak jumpa Nabi bila-bila masa boleh. Bila-bila masa boleh. Kalau kita rujuk dalam bab tawaduk Nabi SAW, ada seorang makcik tu datang jumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ada hajat kepada engkau ya Rasulullah. Nabi kata, wahai makcik duduklah di mana-mana pelusuk kampung ke di tepi-tepi jalan, dan makcik seru nama aku yang aku datang kepada makcik, bukan makcik datang kepada aku. Balik kepada aku. Itu yang Nabi maksud sifat tawaduk Nabi SAW. Maksudnya bila orang yang berhajat pada Nabi SAW, sepatutnya orang tu datang. Tapi Nabi kata tak, makcik duduk je kat mana-mana, kat tepi-tepi jalan ke, kat peluk kampung ke. Kalau makcik ada hajat, makcik seru nama aku akan datang menyemai makcik. Dalam bab tawaduk Nabi SAW. Okey. Jadi dalam ni kata Jarir bin Abdullah, Rasulullah tidak pernah menghalang aku untuk mengunjungi baginda SAW semenjak aku meluk agama Islam. Beliau selalu memandangku dengan senyuman. Beliau selalu memandangku dengan senyuman. Okey. Sebab apa? Sebab Jarir bin Abdullah ni, dia adalah seorang sahabat Nabi yang handsome. Bukan handsome tau. Handsome ni handsome lagi Dihya Al-Kalb namanya. Dihya Al-Kalb. Dihya Al-Kalb ni Al-Kalb tu maksudnya anjing lah kan. Tapi itu bapak dia nama zaman jahiliah dulu zaman jahiliah tu. Jadi nama-nama memang macam tu. Al-Asad, singa, Sakar, burung helang kan. Jadi nama Tha'laba ni serigala, musang kan, musang. Lepas tu Thuban ular. Jadi nama orang dulu macam tu, senang. Nama kita pun orang dulu kan, Melur, Kenanga. Kalau nama orang-orang Sarawak lagi senang Timba ada. Sebab itu saya pernah cerita dalam kuliah Muslimat, saya cerita kot. Saya berbual dengan sahabat saya, dia sukarelawan dakwah pergi ke Sabah dengan Sarawak. Dia kata ada satu, kita ni datang dengan persediaan macam mana nak terangkan Islam. Sampai sana orang masuk Islam senang je. Kita tak expect pun dia masuk Islam dengan cara mudah tu. Dia tanya, nama kau siapa? Nama aku Muhammad. Dia pelik, Muhammad? Dia kata, apa maksud Muhammad tu? Dia kata Muhammad ni maksudnya terpuji, yang terpuji. Kenapa nama macam tu dalam Islam bila nama kita Muhammad, orang panggil kita tu jadi doa. Oh, terpuji. Kalau 1000 orang kata, kita akan jadi orang yang terpuji. Oh, bagus agama Islam ni. Sebab kata dia, kalau orang-orang Sarawak ni, dia apa dia tengok, itu dia bagi nama anak dia, supaya tak terlupa. Dia ambil nama yang senang-senang. Kalau gandum lah. Kan ada kita punya menteri Tan Sri apa tu, Galang Gandum. Tu mungkin bapak dia tengok gandum, beri nama gandum lah. Wallahualam lah. Sebab dia memang dia mudah-mudah. Timba, kadang-kadang nama pokok, cengal kan, supaya dia tak lupa tau. Nanti kalau banyak sangat anak, siapa nama anak aku ni lupa kan. Jadi dia letak nama yang senang-senang. Jadi satu kampung tu masuk Islam hanya kerana nama je. Hanya kerana nama. Ada satu lagi peristiwa, dia dah balik Malaysia. Lepas tu Tok Batin telefon dia supaya datang sana lagi. Sebab 40 orang dah masuk Islam. 40 orang masuk Islam hanya kerana bersalam. Dia pergi rumah orang berdakwah, dia Assalamualaikum. Tok Batin keluar. Kau cakap apa tadi? Assalamualaikum. Assalamualaikum tu apa? Dia kata Assalamualaikum tu maksudnya selamat sejahtera ke atas kamu. Jadi saya doakan Tok Batin dengan seluruh keluarga Tok Batin dan Uman ni dapat kesejahteraan, dapat selamat sebab Assalamualaikum. Dia kata, kau agama apa? Dia, aku agama Islam. Dia kata, oh cantiknya agama kau. Dia kata, okey. Kau tahu tak, kata, kat kampung kami ni, cara bersalam, cara ni, dia jerit, oi. Kau dalam rumah, oi. Berarti ada orang dalam rumah. Kalau tak ada orang sahut, oi kat dalam rumah, berarti tak ada orang. Itu cara dia orang panggil atau datang rumah orang. Tapi Islam ajak, Assalamualaikum, doakan kesejahteraan. Sahabat saya balik, Tok Batin telefon dia. Ustaz, boleh datang sekarang tak? Cakap saya kat Semenanjung, dia kata. Saya kat Semenanjung. Saya baru bual dalam sebulan yang lepas kot, dekat Shah Alam, bual makan dengan dia. Dia kata, saya kat Semenanjung ni. Dia kata, Ustaz, ada 40 orang yang masuk Islam ni. 40 orang masuk Islam, dia terus ambil tiket pergi. Rupanya, bila korek-korek, rupanya Bisalam tu yang menyebabkan dia masuk Islam. Bisalam.
Sebab tu kita ni bukan susah sangat nak tunjuk tentang Islam. Itu Nabi ajar salam, kita buat pang. Itu Islam tak ajar kita kan. Anak-anak muda kita kata buat dia sampai pang langgar ponggong kan, tu punya cara salam. Tak ajar Nabi ajar cara salam. Dalam masalah salam nanti kita bincang masalah salam ni banyak. Nabi salam dua tangan ketika mana Nabi salam peluk ketika mana, bukan selalu peluk je. Asyik jumpa peluk je, tak. Nabi bila peluk tu maksudnya nak berpisah jauh. Kita asal tadi jumpa, maghrib jumpa, peluk lagi, tapi tak apa. Bagus, ukhuwah Lepas tu salam dua ni nak apa maksudnya orang balik daripada satu perjalanan jauh, salam dalam dua tangan. Maksudnya dalam dua tangan. Tapi kalau biasa-biasa salam satu tangan je. Dalam satu tangan je. Itu je Islam sebenarnya. Maksudnya bukanlah cuma kita kadang ya Allah Akbar nak tunjukkan kita punya tu rapat sangat, pam ketuk sampai tumbuk menumbuk salam cara baru. Salam cara baru kan. Dan cantiknya Islam, tengah makan pun boleh salam kan. Tangan makan, ulu ini je sentuh atas je kan. Cantik. Jadi orang kadang maksudnya kalau kita tengok cerita Adas kan, yang Nabi berdakwah ke Taif tu kan. Lepas tu Nabi dilontangkan batu, Nabi singgah ke atas kebun kan yang dimiliki oleh Adas, ada pembantu dia kan. Masuk Islam sebab apa? Sebab Nabi makan baca bismillahirrahmanirrahim. Adas terkejut. Macam mana kamu, apa yang kamu sebut? Dia kata ni, okey. Rupanya cik Adas ni keturunan Nabi Yusuf kan? Nabi Yunus kan. Tu kisahnya. Maksudnya dengan sebut bismillahirrahmanirrahim kan. Tu jadi kita nak tunjuk Islam tu mudah sebenarnya. Nak tunjuk Islam mudah. Okey. Panjang lagi sikit. Tak apa, satu hadis lagi insya-Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW inni la a'rifu akhara ni sama hadis yang sama. Okey. Kita ambil hadis yang seterusnya. Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, qala Sa'dun laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhiqa yawm al-handaq hatta bada'at nawajizah. Qala qultu kaifa kana dahiquh? Qala kana rajulun ma'ahu tarshun wa kana Sa'dun ramiya wa kana yaqulu kadha wa kadha bitarsi yughatti jabhatah fanaza'a lahu Sa'din bisahmin falamma rafa'a ra'suhu ramahu falamma yu'ti'u hadhihi minhu ya'ni jabhatah wanqaraba ar-rajul wasala birijlihi fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta bada' nawajizu. Sa'ad bin Waqqas berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa semasa perang Khandaq. Perang Khandaq ni perang parit lah, perang Ahzab. Perang Ahzab. Dia ada banyak nama. Khandaq tu maksudnya parit. Khandaq tu maksudnya parit. Okey. Ukhdud, Ukhdud sama juga parit. Ashabul Ukhdud juga parit. Dia asal kalimah yang sama. Perang Khandaq sehingga terlihat gigi geraham baginda SAW. Baginda tertawa semasa perang Khandaq sehingga terlihat gigi geraham baginda SAW. Lalu aku bertanya, apakah yang membuatkan baginda tertawa? Ayahku menjawab, ada seorang lelaki memakai perisai. Ketika itu Sa'ad bertugas sebagai pemanah. Lelaki itu berkata sambil menunjuk ke kanan dan ke kiri, begini dan begini, sedangkan perisai menutup dahinya. Lalu Sa'ad mengambil anak panah. Apabila lelaki itu mengangkat kepalanya, Sa'ad melepaskan anak panah dan tepat mengenai dahinya. Lelaki itu terjatuh dan kakinya terangkat ke atas. Terbongkang itulah. Kena panah kat dahi, lepas tu terbongkang kaki naik atas. Kan? Lepas tu lelaki itu dan Rasulullah tertawa sehingga aku terlihat gigi geraham baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi ketawa besar, cuma ketawa yang tidak mengeluarkan bunyi. Ketawa besar, ketawa maksudnya mulut Nabi besar sampai nampak gigi geraham tapi tak keluarkan bunyi yang berdekah-dekah tu. Berdekah-dekah. Ni maksudnya kisah Nabi ketawa lah. Maksudnya kenapa Nabi ketawa? Qala qultu min ayyi syai'in dahiqat. Dahik. Apa yang menyebabkan Nabi tertawa? Aku bertanya. Dia kata min fi'li birrajul. Sebab perbuatan Sa'ad kepada lelaki itu.
Nampak bukan Nabi ketawakan lelaki tu, Nabi ketawakan perbuatan Sa'ad. Walaupun musuh, Nabi tak adalah ketawakan musuh macam kita. Kalau musuh ni kan tertonggeng gitu, wah padan muka kau kan, padan muka kau kan. Tapi Nabi nampak hadis ni ada sambung lagi. Qala min ay syai'in dahik, apa yang menyebabkan Nabi ketawa? Kata Abdullah kata Amr bin Sa'ad, dia kata ialah min fi'li rajul. Min fi'li rajul ni maksudnya perbuatan Sa'ad kepada lelaki tersebut. Itu yang menyebabkan Nabi ketawa. Bukan menyebabkan Nabi ketawa sebab tengok orang tu terbongkang, takkanlah ketawa Nabi kan, maksudnya tak. Maksudnya Nabi ketawa sebab perbuatan Sa'ad tu. Okey. Jadi apa yang dapat kita ambil kesimpulan daripada hadis ni tentang ketawa Nabi SAW? Okey. Sebab dalam kitab Ihya Ulumuddin pun sebut bahawa ketawa yang banyak ni menggelapkan hati sebenarnya, menggelapkan hati. Sebab itu ketawa yang kuat dan banyak ni tak bagus. Dan Sayyidina Umar kata, kalaulah kamu tahu tentang akhirat, kamu akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Dan kata Sayyidina Umar Al-Khattab juga, dia kata orang yang paling banyak ketawa di atas muka bumi ini adalah orang yang paling banyak menangis di akhirat. Orang yang paling banyak. Sayyidina Umar ni walaupun gangster-gangster dia, ada riwayat sebut ada bekas line warna hitam bawah mata dia ni, kesan laluan air matanya. Maksudnya Sayyidina Umar ni banyaknya menangis sampai berbekas laluan air mata kat bawah mata dia, ada garisan. Tu maksudnya gangster-gangster pun maksudnya nangis, maksudnya banyak menangis. Okey. Dan air mata yang paling manis adalah air mata taubat. Air mata taubat. Kalau kita rujuk dalam kitab Bahrul Mazi, bab pertama yang penciptaan Nabi Adam AS, kan Nabi Adam diberitakan dalam kitab tersebut bahawa Nabi Adam ni dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 300 tahun. 300 tahun lamanya. Sehingga air mata Nabi Adam ni banyaknya membentuk sungai. Membentuk sungai. Dan dalam kitab tersebut pokok-pokok yang tumbuh di tebing-tebing sungai yang terbentuk daripada air mata Nabi Adam ni adalah pokok kayu manis. Pokok kayu manis. Sebab itulah kayu manis tu dapat nama. Sebab itu kayu, cuba gigit, pahit, tak manis pun sebenarnya. Tapi kenapa dia dapat nama kayu manis? Sebab dia tumbuh daripada air mata taubat Nabi Adam. Jadi air mata taubat Nabi Adam tu air yang maksudnya manis. Dan dalam riwayat tersebut dia kata burung-burung pun pelik ketika minum air sungai tersebut, dia merasakan manis sebab orang air mata taubat ni dia manis. Dan air mata taubat lah yang dapat mematikan ataupun memadamkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Susah kau menangis ada. Okey. Kalau kita rujuk dalam bab menangis nanti, dalam bab menangis Nabi SAW, dia ada bab menangis, insya-Allah kita bincang nanti. Ketika kewafatan anak Nabi SAW, Ibrahim bin Muhammad, anak lelaki yang terakhir ni, dah tak adalah anak lelaki dah lepas ni, kan? Disebut oleh Aisyah, tak salah, Aisyah, bahawa Nabi menangis ni macam bunyi cerik mendidih, tapi tak meraung. Dia letakkan anak atas riba tu, Nabi sedih ni macam tu, sampai macam bunyi apa, cerik mendidih. Nabi sedih. Dan air mata sebenarnya, kalau ikut dalam kajian saya buat buku tajuknya Terapi Patah Hati tu, kan, menangis ni adalah terapi patah hati. Untuk orang kecewa ni, menangis tu adalah terapi sebenarnya. Terapi. Jadi kalau menangis tu normal. Menangis normal. Kita tengok Aisyah pun dia menangis masa dia difitnah dengan Safwan bin Mu'attal, difitnah. Nabi pun tak ada jawapan. Nabi pun tak tahu Aisyah betul ke tak betul, kan? Jadi ketika itu Aisyah minta izin kepada Nabi untuk balik menemui ibu dan ayahnya, kan? Dan bila jumpa mak dia terus menangis. Kan? Lepas tu datang seorang perempuan Ansar ketika itu, nak jumpa Aisyah. Dan perempuan Ansar tu riwayat dia kata, aku jumpa Aisyah, tak ada perkataan yang keluar daripada mulutku melainkan aku menangis berdua dengan Aisyah. Rupanya menangis tu adalah terapi, menangis tu adalah terapi. Yang dia balik jumpa mak dia tu pun terapi. Jadi kalau kita ada masalah, kita balik jumpa mak,
Jumpa mak dia akan hilang masalah kita. Dia terapi sebenarnya. Itu kajian tentang tu kan, insya-Allah. Okey. Jadi dalam masalah menangis, boleh menangis, memang menangis normal manusia menangis, dan cara menangis bukanlah meraung sampai menampak-nampak pipi, sampai meraung-raung mencakar-cakar badan tu, tak. Itu Nabi memang tegah benda tu. Nabi memang tegah. Cuma tangisan Nabi yang paling kuat ialah macam air mendidih. Tak ada keluar suara tapi nangis, mengalirkan air mata. Mengalirkan air mata tapi tak maksudnya tak meraung. Isteri Nabi SAW, maksudnya Khadijah wafat ketika tu. Nabi sedih sebab Khadijah ni dia masa mula-mula kahwin dengan Nabi, badannya berisi. Orang kaya, maksudnya duit banyak, makan senang, badannya berisi. Tapi bila Khadijah wafat, nak wafat tu, maksudnya yang tinggal pada badan Khadijah adalah daging dan kulit je. Kurus kering. Nabi sedih sebab ya Allah, mula-mula kahwin orang yang banyak harta, orang yang badannya berisi. Kahwin dengan Nabi susah, sampai tak ada daging, yang ada kulit dengan tulang je. Yang jatuh air mata Nabi atas pipi Khadijah tu kan. Bila Khadijah kata, ya Rasulullah, kalaulah selepas aku mati ni, tulang belulang aku ni boleh kamu jadikan senjata untuk mengembangkan agama Islam ni, kamu ambillah tulang aku untuk jadikan senjata. Sampai tahap tu. Dan harta Khadijah ni sangat berguna masa pemboikotan ekonomi 3 tahun. Khadijah, Nabi dan keluarga-keluarga Nabi, orang-orang Islam semua kena keluar daripada kota Mekah sebab tak ada orang nak berjual beli dengan dia kan. Duit tak ada, semua nak berniaga, tak ada orang nak beli. Jadi harta Khadijah itulah yang menampung 3 tahun seluruh penduduk Makkah yang Islam ketika itu. Jadi tu pengorbanan insya-Allah. Sebab itu kena jadi orang kaya dalam Islam ni untuk bantu Islam kan. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan yang kita dengar pada hari ini. Kesimpulan yang kita dapat ambil ialah Nabi tidak ketawa yang kuat, melainkan senyuman yang besar yang menampakkan gigi geraham Nabi SAW tanpa mengeluarkan bunyi yang terbahak-bahak. Tu sebab bunyi terbahak-bahak ni dia akan menggelapkan hati kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar dan kita terus amallah. Dan insya-Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan bincang tentang cara Rasulullah SAW bergurau. Cara Rasulullah bergurau. Dalam hadis ni lah yang kisah seorang makcik datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga. Dia kata, makcik, tak ada orang tua dalam syurga. Makcik tu terus menangis dan pergi kan. Lepas tu dia perintahkan Sayyidina Osman ketika itu kejar makcik tu. Kan, lepas tu kejar makcik tu, bacakan ayat pada dia yang inna ansha'na unna insya'ah kan, uruban atraba. Maksudnya bacakan surah apa tu? Surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah kan? Surah Waqi'ah. Dia kata tak baca ke ni? Nanti kita akan bangkitkan dia dalam keadaan muda. Uruban atraba, sebaya, maksudnya muda. Jadi nak beritahu bahawa tak ada orang tua dalam syurga. Makcik ni masuk dalam syurga nanti pun muda. Itu Riwayat kata perempuan 17 tahun. Okey. Apa ni, yang lelaki 33 tahun. Dalam syurga nanti. Saya jumpa satu pendapat daripada dia banyak pendapat. Tapi yang last Ibnu Abbas buat kesimpulan. Ibnu Abbas kata umur ahli syurga adalah daripada 15 sampai 33 tahun. Sebab apa? Yang ambil perkataan uruban atraba tu sebaya. Atraba tu maksudnya disayangi, dikasihi. Jadi Ibnu Abbas dia kata masyarakat dia ketika itu, seorang isteri dicintai oleh suami macam baru lepas kahwin sampai umur isteri 33 tahun. Jadi 34, kalau dah 34 tu macam seminggu kot. 35 dah macam 2 minggu. Kalau dah 70 macam dah berapa tahun dah Jadi yang ambil perkataan uruban atraba tu yang dikasihi, maksudnya dia ambil kesimpulan 33 sebab masyarakat di ketika itu seorang isteri dicintai oleh suaminya yang jalan pegang tangan bagaimana kan, jalan berdua tu sampai umur 33. Jadi kalau 34 tu dia dah tak pegang tangan, dah normal lah. Dah normal lah. Jadi macam dikasih oleh suami sampai umur 33. Jadi Ibnu Abbas dia sebut dalam tafsir Ibnu Abbas disebut bahawa umur ahli syurga adalah antara lingkungan 15 tahun hingga 33 tahun. Yang 15 tahun pula macam mana pula? Sebab dia ambil kisah bidadari, sebab bidadari akan sebaya dengan penghuni syurga. Minta maaf saya sebut dia sebut perkataan kawaiba kan.
Kawaibah dia berasal daripada kalimah Ka'bah ni maksudnya dia menunjuk kawaibah ni, dia dalam tafsir disebut bahawa payudaranya sedang membesar. Kawaibah tu maksudnya kawaibah tu maksudnya membesar. Jadi ciri-ciri bidadari dalam syurga ialah payudaranya sedang membesar. Jadi kalau nisbah umur ni, orang yang akil balik, antara tanda akil balik seorang perempuan ialah payudaranya membesar kan. Tu jadi sebab itu ulama boleh ambil kesimpulan bahawa umur syurga daripada 15. Dari 15 sampai 33, yang Ibnu Abbas kata 33 tu sebab masih dicintai oleh semua. Jadi kena rujuk macam tu insya-Allah. Kebaikan. Aku lu qali hadza astaghfirullah wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Ya Allah, bilah cahaya pada hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Kama nawtal arda min asy-syamsi, sebagaimana Engkau beri cahaya ke atas muka bumi ini dengan cahaya matahari-Mu abadan selama-lamanya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, bilah kami kefahaman yang mendalam tentang agama-Mu ya Allah. Wa 'allimna ta'wil, dan bilah kami kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bilah kami kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, juga kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kelas bahasa Arab kita minggu depan kelas bahasa Arab 7 dan 8 hari bulan insya-Allah. Masih dibuka nak belajar bahasa Arab, kita belajar terjemah Al-Quran. Penyertaan setakat ni ramai 20 orang jadi masih dibuka insya-Allah untuk kita terjemah Al-Quran.